Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Bertemu lagi kita pada minggu ini dalam sejarah tahun 4. Okey, pada minggu ini kita masih menyambung bab pertama pada minggu lepas, iaitu mengenali sejarah. Okey, kali ini kita pergi kepada mengenali sejarah bahagian 2. Pada minggu lepas kita telah belajar mengenai pengertian sejarah, sumber dalam sejarah dan kaedah penyelidikan sejarah. Pada minggu ini pula kita akan menyambung dengan tajuk konsep masa dan ruang dalam sejarah dan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey, apa dia ruang dan masa dalam sejarah, dalam konsep sejarah? Okey, baiklah, sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Konsep masa ini dapat dibahagikan kepada dekad, abad dan alaf. Konsep masa juga boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Okey, baiklah kita lihat kronologi masa dahulu. Okey, kronologi masa tadi adalah urutan masa. Sesuatu peristiwa sejarah dikaji mengikut kronologi masa. Kronologi pula dibahagikan kepada 3 bahagian. Tadi kita dah sebut, iaitu dekad, abad dan alaf. Okey, dekad ini tempoh masanya adalah 10 tahun. Abad pula tempoh masanya adalah 100 tahun. Manakala alaf pula tempoh masanya adalah 1000 tahun. Okey, konsep masa dalam sejarah yang kedua iaitu zaman. Zaman dibahagikan kepada 2, iaitu sebelum Masihi dan selepas Masihi. Okey, sebelum Masihi ini adalah zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Okey, manakala Masihi pula ataupun selepas Masihi adalah zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Okey, tarikh yang kita guna sekarang adalah mengikut tarikh bermulanya kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Okey, zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi ini mempunyai pelbagai kronologi peristiwa. Okey, cikgu nak awak tengok contoh ya dekat dalam slide yang cikgu tunjukkan ini. Kronologi peristiwa pembentukan gagasan Persekutuan Malaysia pada 27 Mei 1961, apa yang telah berlaku. Kemudian diikuti pada Julai 1961, 16 Oktober 1961 dan seterusnya 9 Julai 1963. Okey, kronologi peristiwa ini dicatat dalam sejarah. Jadi, apabila sesebuah sejarah itu ditulis, dia mengikut kronologi masa yang telah berlaku. Okey, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey, setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Kajian tentang sebab dan akibat memudahkan pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah. Ini adalah salah satu contoh sebab dan akibat dalam sejarah. Sebab dan faktor peristiwa pendudukan Jepun di tanah Melayu. Okey, apa sebab dan faktornya? Daripada segi ekonomi dan propaganda. Manakala akibat dan kesan berlakunya peristiwa itu adalah yang pertama, kemusnahan infrastruktur, kehancuran tamadun manusia dan menyemarakkan semangat kebangsaan. Okey, akibat dan kesan ni tak semestinya yang negatif sahaja, yang positif pun ada. Kalau awak rujuk dalam buku teks awak halaman 11, antara contoh sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah ialah kita boleh tengok daripada kejadian ataupun berlakunya Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik. Okey, apa sebab kita adakan Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik? Okey, sebabnya adalah untuk menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Akibatnya, apa yang berlaku? Murid akan belajar dengan lebih tekun untuk mendapatkan anugerah-anugerah yang mungkin ditawarkan pada hari anugerah tersebut.
Sekarang kita imbas kembali bab mengenali sejarah, bermula daripada pengertian sejarah. Apa dia pengertian sejarah? Sejarah merupakan peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa dulu atau pada masa lalu. Sumber sejarah boleh dibahagikan kepada dua, iaitu sumber prima dan sumber sekunder. Kaedah penyelidikan sejarah, apa dia? Terdapat 3 kaedah penyelidikan sejarah, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. Ruang dan masa dalam sejarah boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey, baiklah. Pemahaman tentang peristiwa sejarah menjadi jelas apabila kita mengkaji sebab dan akibat. Okey, dalam bab ini memberikan pemahaman tentang maksud sejarah dan juga kemahiran ilmu sejarah. Kemahiran ini dapat digunakan untuk mempelajari tentang sejarah diri dan perkembangan keluarga dalam bab seterusnya yang akan kita belajar nanti. Aktiviti awak pada hari ini adalah rujuk buku teks sejarah tahun 4 halaman 14. Buat latihan A dan B dalam buku tulis. Tidak perlu menulis pilihan jawapan. Salin soalan dan terus isikan jawapan anda dalam tempat kosong. Bila dah siap, snap atau ambil gambar, terus hantar melalui Google akaun Classroom masing-masing. Cikgu dah bagi kod kelas, jadi cikgu nak awak cuma masukkan dalam ruangan classwork. Okey kelas, selamat membuat latihan, duduk di rumah baik-baik, jaga diri, kita jaga kita. Bertemu lagi di pembelajaran akan datang. Bye.